Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syukri bin Mat Aris bernombor matrik A171335 akan memberikan tajuk Masalah Komunikasi untuk subjek Psikologi Perkembangan Kanak-kanak dan Remaja SKPX 2023. Apakah itu gangguan komunikasi? Gangguan komunikasi adalah seorang kanak-kanak yang mempunyai masalah untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dia mungkin tidak memahami atau mengeluarkan suara pertuturan. Anak itu juga mungkin bergelut dengan pilihan kata, susunan kata atau struktur ayat. Terdapat 5 pecahan klasifikasi untuk gangguan komunikasi. Yang pertama, gangguan bahasa reseptif ekspresif bercampur. Yang kedua, kecelaruan bahasa ekspresif. Yang ketiga, gangguan suara pertuturan. Yang keempat, gangguan kelancaran permulaan kanak-kanak dan gangguan komunikasi sosial. Gangguan bahasa reseptif ekspresif bercampur bermaksud seorang kanak-kanak mengalami kelewatan perkembangan dan masalah memahami bahasa lisan dan pertuturan. Yang kedua, kecelaruan bahasa ekspresif. Kecelaruan bahasa ekspresif adalah seorang kanak-kanak yang mengalami kelewatan perkembangan dan masalah bercakap. Yang ketiga adalah gangguan suara pertuturan. Seorang kanak-kanak sukar untuk mengucapkan kata-kata dengan jelas melepasi usia mereka yang tertentu. Yang keempat adalah gangguan kelancaran permulaan kanak-kanak, juga dikenali sebagai gagap dan bermula di zaman kanak-kanak dan mungkin boleh menjadi sepanjang hayat. Yang terakhir adalah gangguan komunikasi sosial. Seorang kanak-kanak yang menghadapi masalah komunikasi verbal dan non-verbal yang tidak dikaitkan dengan masalah berfikir. Terdapat 3 punca bagi gangguan komunikasi. Yang pertama, masalah fizikal seperti masalah dalam perkembangan otak. Yang kedua, pendarahan kepada racun semasa kehamilan seperti ubat-ubatan atau plumbum jalanan. Dan yang ketiga, kemungkinan adalah masalah genetik. Menurut DSM-5, kanak-kanak lelaki lebih cenderung didiagnosis dengan gangguan komunikasi berbanding kanak-kanak perempuan. Kanak-kanak dengan keadaan ini sering mengalami masalah kesihatan mental yang lain. Setiap kanak-kanak mungkin menunjukkan simptom ataupun gejala yang berbeza bagi keadaan ini. Gejala yang paling biasa pada anak kecil adalah tidak bercakap sama sekali, pilih perkataan terhad untuk usianya, dan masalah memahami arah atau menamakan objek. Sebilangan besar kanak-kanak dengan gangguan ini dapat bercakap apabila mereka memasuki sekolah, tetapi mereka masih mempunyai masalah untuk berkomunikasi. Kanak-kanak yang bersekolah sering menghadapi masalah memahami dan membuat perkataan, manakala remaja mungkin mempunyai masalah untuk memahami atau menyediakan idea yang abstrak. Rawatan gangguan ini bergantung kepada gejala, usia dan kesihatan umum kanak-kanak. Pegawai terapi pertuturan akan membantu meningkatkan kemahiran berkomunikasi. Rawatan adalah secara bekerjasama antara ibu bapa, guru dan pakar kesihatan mental. Rawatan juga boleh merangkumi sokongan individu ataupun kumpulan kelas khas. Berikut merupakan rumusan dan 5 isi penting dalam gangguan komunikasi yang perlu kita tahu. Itu sahaja daripada saya. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.